بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini marilah kita renungkan seberapa yang kita mampu. Ayat yang telah saya bacakan tadi, kalau tak salah saya, ialah ayat 128 Al-An'am. Ayat tersebut bermakna pada hari dikumpulkan semua manusia dan jin di padang mahsyar. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Bila kita manusia seluruhnya dan jin dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka ketika itu Allah berfirman, ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi. Wahai gulungan jin dan syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Kita nak ingat kita jangan jadi mangsa jin dan syaitan. Allah dah beritahu qad istaksartu minal insi. Wahai gulungan jin dan syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia ketika mereka hidup di dunia dahulu. Dah Allah tegaskan ramai. Kita sentiasa, kita yang hidup ini sentiasa diambang bahaya, ditipu oleh jin dan syaitan. Kita sangat terdedah. Itulah kita hendaklah awas. Distaksartu minan insi, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Wa qala awliya'u minal insi, setengah manusia memang sengaja bersekongkol, berkawan, minta tolong jin dan syaitan. Sebab itu Allah berfirman, wa qala, maka berkatalah awliya'uhum, kawan-kawan, sahabat-sahabat jin dan syaitan itu ketika hidup di dunia. Wa qala awliya'u minal insi, berkatalah kawan-kawan jin dan syaitan yang terdiri daripada manusia yang berkawan, bersekongkol dengan syaitan dalam hidup di dunia ini. Apa mereka kata? Mereka akui apa yang berlaku. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, memang betul ketika kami hidup di dunia dulu, kami berkawan, kami tolong menolong, bantu membantu, dan kami masing-masing dapat faedahnya. Istamta'a ba'duna bi ba'd. Istamta'a itu artinya dapatlah kebaikan, dapatlah pertolongan. Manusia dapat pertolongan jin dan syaitan. Syaitan juga dapat kebanggaan, dapat manfaat daripada hubungan antara jin dan syaitan. Tetapi ya Allah, dalam keadaan itu, wa balagna ajalana allazi ajalta lana. Dalam keadaan begitu ya Allah, tiba-tiba ajal kami yang kau tetapkan sampai. Kami pun mati tanpa bertobat. Qala an-naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa. Kalau begitu wahai jin dan manusia, tempat kamu adalah di neraka kekal selama-lamanya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 128 surah Al-An'am ini tuan-tuan sangat penting untuk kita ingat. Jangan sekali-kali kita terlibat dengan apa juga amalan kepercayaan yang ada mengandungi unsur-unsur syaitaniah. Di sinilah tuan-tuan banyak amalan masyarakat kita di Malaysia, di Asia Tenggara ini yang melibatkan jin dan syaitan. Tapi mereka yang terlibat ini tidak menyedari sampailah mati. Allah sebut begitu. Jadi pada pagi ini marilah kita cuba perhatikan macam mana kita boleh mempunyai kontak dan bersahabat dengan jin dan syaitan. Kontak seseorang dengan jin dan syaitan ini sehingga jin dan syaitan itu mendampingi kita, mengikut kita ke mana-mana. Ada 5 punca tuan-tuan. Kajian telah dibuat oleh para ulama, ada 5 punca. Punca yang pertama ialah keturunan, yang orang Melayu kata saka. Oleh kerana ayah mak kita, datuk nenek kita dulu memang hebat orangnya, mungkin menjadi pahlawan, menjadi pendekar, boleh menghilang diri, boleh berjalan atas air. Masa darurat ditembak takluk. Bila datuk nenek kita yang hebat ni jadi panglima dan sebagainya meninggal, maka dengan sendirinya jin dan syaitan yang membantu datuk nenek kita itu menurun kepada anak cucu. Menurut kepercayaan orang Melayu, kalau tidak dipisahkan dia akan terus turun menurun sebanyak 7 keturunan. Wallahu alam. Itulah kepercayaan orang tua. Saka ini akan diwarisi oleh anak cucu sehingga 7
keturunan baru selesai. Bagaimanapun mengikut penyidikan yang telah dibuat, bila keturunan atau anak cucu itu ada melanggar syarat-syarat, maka ada kemungkinan sesudah 7 keturunan itu bersambung sampai beberapa keturunan yang kemudian kerana melanggar syarat-syarat. Ini yang pertama tuan-tuan, saka atau keturunan. Jadi kalau ada saka ni tuan-tuan, boleh kita pisahkan, kita boleh buang dengan cara yang betul. Tapi malangnya tuan-tuan, masyarakat kita yang nak buang saka ni kena tipu. Ditipu oleh orang-orang yang kononnya boleh buang saka, tapi saka tak terbuang, buang beribu hilang. Contohnya tuan-tuan, ada satu keluarga, mereka ni percaya ada jin saka. Menemui saya, dia nak buang saka. Saya tanya, sebelum ni kamu ada minta tolong sesiapa untuk buang saka? Ada sipulan-sipulan. Ketika upacara itu dibuat, semua anak cucu, terutamanya yang perempuan, mesti hadir. Dalam upacara itu disyaratkan orang yang kononnya membantu untuk buang saka ni memberitahu anak cucu yang hadir supaya buka semua pakaian emas, barang-barang kemas dikumpulkan. Kerana salah satu syarat nak buang saka, barang-barang kemas itu mesti dibuang di tengah-tengah laut. Jadi kami kumpulkan semua, tentulah banyak Ustaz. Setelah itu orang itu ambil, dia kata nak buang tengah-tengah laut, tak ada siapa yang boleh buang. Dia kata ini satu penipuan, emas dan tangan dia takkan dibuang tengah laut, tentunya dijual. Saya tanya macam mana saka dah hilang, dia kata sama saja, makin hebat. Jadi kena tipu tuan-tuan. Sudahlah jadi mangsa saka, jadi mangsa penipuan. Ini keterusan tuan-tuan. Apa sebab? Kerana masyarakat kita tak dapat memahami. Yang kedua tuan-tuan, jin dan syaitan ini boleh mendampingi kita disebabkan amalan-amalan kita. Ini yang kita takut. Bagai amalan yang kita amalkan, kita tak tahu mengandungi unsur-unsur jin dan syaitan. Atas alasan amalan ini baik, yang mengajar ustaz, bacaannya pun ayat Quran, doa-doanya pun doa-doa biasa, doa dalam Islam. Tetapi oleh kerana kita tidak telitikan, ustaz ni belajar dari mana? Ni belajar dari mana? Kalau kita telitikan, ustaz ni guru yang mengajar ustaz ni, kita akan dapat tahu. Contoh tuan-tuan, satu contoh yang jelas yang selalu saya jadikan contoh ialah bagi orang-orang yang berasal daripada Johor. Dalam tahun berlakulah apa yang dinamakan pergaduhan antara kaum Cina dan Melayu di Batu Pahat. Berlakulah pertempuran menggunakan parang, pedang, dan ini terkenal. Ada seorang tokoh bernama Muhammad Saleh. Dia bila berlaku pertempuran itu, dia ke depan menjadi seolah-olah mengetuai pasukan Melayu. Dalam beberapa pertempuran dapat kejayaan. Lalu Muhammad Saleh ini dibawa oleh masyarakat Islam menemui Sultan Johor. Sultan puji, bagi pangkat, dilantik sebagai seorang penghulu, diberi harta, diberi kebun. Jadi terkenal. Amalannya dikenali dengan amalan ayat 4 Panglima Saleh. Ayat 4 Panglima Saleh ini tuan-tuan, memang ayat Quran. Ayat yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat yang kedua, wallahu ghalibun ala amri, kalau tak salah saya. Ayat ketiga, ya ilahana wa ilaha kulla syai'in wa nahnu lahu abidun. Ayat yang keempat, ya zal jalali wal ikram, dikenali dengan ayat 4 Panglima Saleh. Jadi ramai orang yang belajar. Panglima Saleh ni akhirnya sudah jadi penghulu, dia buka, dia dirikan sebuah surau besar. Oleh kerana dia dah kaya, dia buka satu kegiatan, jalankan satu kegiatan di surau dia itu, iaitu membaca Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang disambung sesudahnya atau sebelumnya. Siapa yang membaca Quran tu sampai khatam 30 juzuk akan diberi duit. Salah saya, tiap-tiap seorang RM100. Pada masa itu tuan-tuan, RM100 itu sangat besar. Tahun 50-an. Sebab apa? Gaji guru pun, guru yang lepasan SITC, latihan guru Tanjung Maklim, mula mengajar saja gaji 100. Kalau guru biasa gaji 70. Jadi orang yang mengaji di surau Panglima Saleh ini akan diberi hadiah wang RM100. Kalau bulan Ramadan memang berpuluh-puluh orang, utamanya pelajar-pelajar sekolah. Kerana itu tuan-tuan, kerana kegiatan beliau itu, maka Panglima Saleh ini sudah dikenali oleh orang ramai Kiai Saleh. Saya tak mau menceritakan riwayat beliau selanjutnya. Tuan-tuan boleh baca riwayat Panglima Saleh ini dalam sebuah buku 40 ulama
Johor. Syarah ringkas 40 ulama Johor. Tuan-tuan boleh baca. Ini kita tumpukan tadi sebab-sebab setan dan jin ni mendampingi kita sampai turun-temurun. Jadi sebab yang kedua ialah amalan-amalan. Contohnya amalan-amalan yang menggunakan ayat-ayat Quran yang kita tak sedar. Kalau amalan-amalan yang menggunakan jambi serapah, kita mudah tolak. Amalan yang menggunakan ayat-ayat Quran, ini yang selalu menipu. Kemudian sebab yang ketiga ialah sebab sihir. Jin dan syaitan itu masuk ke tubuh kita kerana kita disihir oleh seseorang. Dan sihir itu walaupun sudah diobat, sudah sembuh, tapi syaitan itu, jin dan syaitan tetap mengikut kita. Menjadi masalah tapi tidak disedari sampai mati. Ini yang ketiga, unsur sihir. Ini pun berlaku di dalam masyarakat kita. Contohnya ada satu keluarga muda umur dalam 30-an, mempunyai 3 orang anak perempuan. Yang tua darjah 3, nombor 2 darjah 1, yang seorang lagi belum sekolah. Ketiga-tiga anak perempuan. Tiba-tiba ketiga-tiga anak ini diserang sakit sawan, dibawa hospital, diobat berbulan-bulan. Pakar-pakar di hospital mengesahkan ketiga-tiga anak ini memang diserang penyakit sawan, selalu pingsan. Sudah setahun mereka ini diserang sakit sawan, akhirnya dibawa ke saya supaya saya tolong obatkan. Biasa kaedah yang saya gunakan, bila anak-anak sakit, saya akan periksa mak bapak, kerana penyakit anak-anak ini biasanya dari yang dekat, iaitu dari mak atau bapak. Bila saya periksa kedua-dua ibu bapanya, saya dapati si ibu ni bila saya pegang, dia tak sedar. Si ibu ni, mak budak ni, bila saya pegang dia tak sedar. Bila tak sedar, maknanya ada jin dalam badan. Saya berdialog, saya tanya siapa ni. Jin itu menjawab, itulah ustaz, dia ini dulu tunang saya, tapi tiba-tiba dia kahwin dengan suaminya ini. Aku marah, aku jumpa Tok Chah. Tok Chah bagi 2 botol minyak wangi. Aku buang dalam perigi satu, yang satu botol lagi saya tanam di tiang tengah rumah dia ini di Kedah, sebutlah kampungnya. Tapi ustaz, seorang pawang sudah obatkan dia ini. Pawang sudah ambil kedua-dua minyak wangi ini, tapi pawang itu tidak boleh keluarkan saya. Saya kesian budak-budak ni ustaz. Ada juga kesian gitu. Jadi kata saya, awak keluarlah kalau dah kesian, tolonglah keluarkan ustaz. Saya tanya, nak keluar kok mana? Dia kata ikut tangan kiri. Tak apa, saya tolong. Saya lurutkan gitu tuan-tuan, 2-3 kali, jin itu pun keluar, ibu ini pun sedar, sembuh tuan-tuan. Ketiga-tiga anak ni sembuh. Jadi sawan itu daripada jin sihir. Itulah tuan-tuan. Ini yang ketiga sebab sihir. Itu kalau tak dikeluarkan sampai turun-temurun, jin itu ada. Nanti jin itu pun beranak juga. Dia ada zuriat. Jin mati tuan-tuan, bukan tak mati. Cuma umur jin itu lebih panjang daripada umur manusia. Kalau kita rata-rata di bawah 100. Jin-jin ini, jin dan syaitan itu dia mencecah sampai 400 tahun, 200 tahun. Panjang umurnya. Mati-mati. Mana boleh tak mati? Semua yang bernyawa mati. Jadi sebab sihir. Satu lagi sebab yang keempat ialah disebabkan masuk sendiri. Jin dan syaitan tu masuk sendiri. Suka tuan-tuan. Jin dan syaitan tu masuk ke tubuh kita ni, dia dapat satu keistimewaan. Kemana kita pergi, dia pergi. Terutamanya jin ni tuan-tuan, ada yang lumpuh. Jin-jin tu ada yang lumpuh, tak boleh jalan, dah tua. Jadi jin-jin yang dah lemah ni, dia sukalah masuk ke badan kita. Jin itu dalam keadaan sakit, kita sakit. Sebab itu saya temui ramai pesakit-pesakit yang tak boleh bangun, tak lentar di atas katil bertahun, berbulan, tak mati-mati. Saya dapati ada jin di dalam badan. Jin itu yang sakit, jin itu yang lumpuh. Jadi orangnya jadi sakit, jadi lumpuh. Saya nak ceritakan yang mudah. Ada seorang makcik di sebuah kampung di Sebak Bernam. Makcik ini umur dalam 50-an. Satu ketika, satu hari, ialah orang-orang kampung memang naik motor tu biasa. Makcik ini satu hari dia nak pergi satu tempat, start motor dia, tapi mungkin dalam keadaan leka. Bila dia start motor dia itu hidup, masuk gear, motornya terlonjak ke depan. Makcik ni jatuh terguling. Dia jatuh terguling
tergolek ke tanah, terus tak boleh bangun. Tak boleh bangun, duduk pun tidak boleh selama 3 tahun. Si anak telefon saya, Ustaz boleh tak ubatkan mak saya ni? Si anak ni ceritalah dari awal hingga akhir kenapa mak dia terbaring saja, tak boleh duduk, tapi makan macam biasa. Akhirnya saya hantar 2 orang murid saya. Kaedah saya, bila jatuh macam itu, tempat jatuh itu saya akan simbah. Simbah apa? Simbah formic acid. Formic acid ni lah cuka getah, tapi yang pure, yang belum dicampur air. Kenapa tuan-tuan? Sebab jin dan syaitan ni tubuhnya macam angin. Kalau kita nampak syaitan atau jin yang serupa manusia, betul-betul tubuh dia macam belon. Jadi kalau belon itu kita cucuk dengan jarum, akan meledak. Begitulah tubuh jin itu. Bila kena tersentuh dengan asid yang kuat, tubuh jin itu akan pecah, jin akan mati. Jadi bila disimbah tempat makcik ni jatuh, jin yang ada pada badan makcik itu keluar. Bila keluar, makcik ni sembuh serta-merta, boleh duduk, boleh jalan serta-merta. Jadi ini salah satu cerita jin dan syaitan ini mendampingi kita disebabkan dia masuk sendiri. Suka dia pun masuk, dia marah kita pun dia boleh masuk. Di sinilah pentingnya kita membaca ayat-ayat Quran, doa-doa. Antara doa yang paling baik tuan-tuan, kita baca hari-hari. Apa dia? Doa kunut. Saya diajar oleh guru saya, bacalah doa kunut itu 13 kali, ulang 13 kali. Jin dan syaitan macam mana kuat pun, insya-Allah Allah selamatkan. Tapi kita hanya menyedari doa kunut ini untuk sembahyang subuh. Ya, Rasulullah bersabda, afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal itu yang kekal walaupun sikit. Doa kunut kekal, kita baca tak pernah pun. Sebab itulah kata ulama, kata guru saya, antara doa yang paling baik untuk apa itu melawan serangan jin dan syaitan ini ialah doa kunut, tapi tidaklah dibaca 13 kali. Kalau ayat Quran, walaupun ada riwayat tentang surah Baqarah dan sebagainya, guru saya ajar surah Ra'. Berdasarkan pada pengalaman saya dan pembantu saya, surah Ra'. Sebab itu kalau ada individu yang sakit bertahun-tahun terlentak minta tolong saya supaya ubatkan atau apa, saya akan datang, saya akan melakukan sunat taubat untuk hamba Allah itu. Lepas sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat, saya akan baca surah Ra'du dan doa kunut 13 kali. InsyaAllah tuan-tuan, kebanyakan pesakit kalau saya buat macam itu, tak lama, kadang-kadang hari itu juga dia meninggal. Kerana surah Ra'du ini ada ayat-ayat yang sangat ditakuti oleh jin dan syaitan. Antara ayat di dalam surah Ra'du ini yang ditakuti oleh jin dan syaitan, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yursilus sawa'iqa wa yusibu biha man yasha. Allah lah yang menjadikan petir itu akan mengenai sesiapa yang dikehendaki. Jin dan syaitan ni tuan-tuan paling takut dengan petir. Tapi ada manusia kena petir. Pasal apa? Jin dan syaitan ni dia rasa bila ada kilat, ada guruh ni, dia rasa dia nak kena sambar petir. Dia tengok sekumpulan manusia ada duduk. Jadi jin dan syaitan yang terasa akan dipetir, kena petir ni, dia akan lari pada kumpulan manusia. Jin itu biar manusia juga mati. Jadi manusia yang tidak berdoa, yang lalai, bila petir menyambar syaitan itu, manusia itu kena juga. Inilah selalu orang yang disambar petir. Guru saya ajar, kalau ketika hujan lebat, petir tabung menyambung, bacalah ayat 1000 dinar. Yang saya sebut itu kenapa masyarakat kita sebut ayat 1000 dinar? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini dalam masyarakat kita dinamakan ayat 1000 dinar. Dalam kitab-kitab kita tengok dalam buku-buku buku-buku lama, buku-buku doa. Memang ayat ni cukup bagus. Ada sekumpulan student dia jumpa saya, Ustaz, kami tak boleh tidur dekat rumah sewa. Rumah sewa kamu berapa bilik? 3. Satu bilik 2 orang student, tapi kami tak boleh tidur. Akhirnya kami tidur di depan TV ramai-ramai. Sebab kalau kami tidur dalam bilik, ada saja jin yang kacau macam-macam. Saya, kamu bacalah doa-doa, ayat-ayat. Kami dah baca, tak jadi semua. Ayat 1000 dinar. Dan ni tanya saya, apa itu ayat 1000 dinar? Saya bacakanlah. Wa man yattaqillah. Oh, itu datuk kami ajar, kami lupa lah. Jadi masing-masing malam berikutnya dia baca lah. Aman tuan-tuan. Ada jin datang kacau lagi. Ini pengalaman saya. Jadi itu yang keempatnya, jin itu masuk sendiri. Suka pun dia masuk, tak suka dia marah pun boleh masuk. Kan ada cerita-cerita yang kita temui, pemuda yang
yang apa ni, yang bertingkah laku tidak wajar. Mentang-mentanglah itu sembahan orang kafir, dikencingkan. Ada apa, limau apa diletak di tepi jalan. Untuk apa itu pemujaan orang-orang Cina. Ada pemuda dia marah, kencingkan. Dah kencing, tentulah jin di situ marah. Dah balik dah sakit perut, sakit, terpaksa dia ubat. Ni marah, jin marah pun boleh masuk, suka pun boleh masuk. Yang keempatnya tuan-tuan, jin masuk ke tubuh kita ni disebabkan gaya hidup. Gaya hidup ni sangat banyak. Gaya hidup ni memanglah terlalu luas. Memancing, saya minta maaf siapa kaki pancing, saya tak maksudkan, saya bukan anti pancing, tidak. Memancing boleh, tapi ada caranya. Kaki pancing ni asal pergi. Yang mereka tahu apa? Perigi, ikan, pancing dan kawan-kawan. Mereka tak tahu apa yang ada dalam perigi itu sekitarnya. Ini gaya hidup. Gaya hidup juga suka mandi di laut, suka mandi di tasik, suka mandi di sungai. Gaya hidup juga macam-macam kegiatan. Belajar berbagai ilmu, seni bela diri, taekwondo, tai chi dan macam-macam. Gaya hidup ini terlalu banyak tuan-tuan. Daripada gaya hidup inilah jin dan syaitan itu boleh masuk. Mereka yang mandi laut biasanya tidak cukup hanya mandi laut. Bila mereka ni nampak karang-karang laut akan dikumpul bawa balik. Nampak kayu hanyut, akar-akar kayu ke apa kayu hanyut, dipungut bawa balik. Mereka tak tahu apa sebenarnya yang mereka bawa balik. Bila mereka mandi di air terjun, ada batu yang cantik-cantik putih, yang kecil, yang besar bawa balik. Setengahnya masuk dalam akuarium, setengahnya disusun di depan rumah, buat landscape. Jadi gaya hidup ni sangat banyak tuan-tuan. Kalau ibu-ibu kita, orang-orang perempuan, gaya hidup dia apa? Berhias, suka mandi spa, suka pergi ke pusat-pusat kecantikan. Ini kegiatan hidup ni, ini pun salah satu punca. Jadi ini 5 punca jin dan syaitan tu masuk kepada kita. Ada 5 punca. Kita tak sedar. Bila tak sedar, itulah akhirnya besok bila sampailah kita mati, sampailah turun temurun. Jadi saya fikir untuk pagi ini cukuplah setakat ini. 5 sebab jin dan syaitan itu boleh masuk, boleh menamai kita. Kita tak sedar, menyebabkan berbagai kesan kesihatan kita, emosi kita, sehingga kita tak sedar sampai meninggal, diwarisi oleh anak cucu. Inilah. Jadi kita akan sambunglah dalam kuliah akan datang. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah